Hadirin sekalian, majlis mengumumkan ketibaan Yang Berhormat Datuk Seri Dr. Adham Baba, Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi, diiringi Yang Berbahagia Datuk Teologis Dr. Haji Aminuddin Hazim, Ketua Setiausaha MOSTI, dan juga Yang Berbahagia Profesor Emerita Datuk Dr. Hasma Ismail, Presiden Akademi Sains Malaysia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam keluarga Malaysia. Yang Berhormat Datuk Seri Dr. Adham Baba, Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi. Yang Berbahagia Datuk Teologis Dr. Haji Aminuddin Hazim, Ketua Setiausaha Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi. Yang Berbahagia Profesor Emerita Datuk Dr. Hasma Ismail, Presiden Akademi Sains Malaysia, Merangkap Penasihat Sains, Teknologi dan Inovasi Negara. Akademisian Tan Sri Datuk Insinyur Dr. Ahmad Tajuddin Ali, Pengerusi MIT dan Immediate Past President Akademi Sains Malaysia. Yang Berusaha Teknologis Dr. K. Nagulendran, Timbalan Ketua Setiausaha Perancangan dan Pembudayaan MOSTI. Yang Berusaha Puan Hazami Habib, Ketua Pegawai Eksekutif Akademi Sains Malaysia. Diberi hormat Fellow Kanan dan Fellow Akademi Sains Malaysia, penerima Top Research Scientist Malaysia yang diraikan, sahabat-sahabat media dan semua keluarga Malaysia yang dikasihi. Sains dan ilmu untuk direnung, moga berpadu sebagai ilmu. Pancikan ia laksana payung, dirgahayukan teguh bak teguh. Hadirin sekalian, kita di majlis yang cukup prestij pada malam ini untuk majlis penganugerahan Fellow Akademi Sains Malaysia dan pengiktirafan kepada Top Research Scientist Malaysia 2022. Berikan tepukan yang gemuruh untuk semua. Yang mana saintis umpama jambatan yang menghubungkan pemahaman sains dan teknologi kepada rakyat, membolehkan kita untuk mengetengahkan teknologi, inovasi sebagai pemangkit kehidupan, dan mereka itulah menampilkan pelbagai inovasi, pelbagai ilmu, pelbagai perkara, pelbagai elemen untuk mencantikkan kehidupan rakyat yang bertamadun. Justru menghasilkan pelbagai idea yang berimpak tinggi. Wawasan yang dicerita ini dah berpandukan kepada ilmu dan pengalaman yang cukup luas untuk menjana satu paradigma yang unggul untuk negara yang maju dan menggapai kemakmuran bersama. Demikian antara dapat kita berikan sikit mukadimah untuk malam ini, meraihkan semua yang hebat menyumbang untuk negara. Hadirin sekalian, sebagai mukadimah untuk alunan malam ini, kita juga ingin persilakan terlebih dahulu pada anda semua untuk menikmati sajian sebagai lambang meraihkan majlis sebentar lagi. Nanti akan muncul pelbagai detik yang menarik, pelbagai lagi perkara yang cukup indah untuk kita kalungkan buat mereka yang layak dan berpendidikan. Kembali sebelah sini untuk acara yang selanjutnya. Dijemput hadirin sekalian untuk menjamu selera terlebih dahulu. Dipersilakan dengan hormatnya. Namun sebelum itu, sebagai mukadimah juga untuk kita sebelum menikmati sajian, kita bacakan dulu doa yang indah yang akan dipimpin oleh Encik Syahrizal Aizat. Dengan hormatnya kita persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hamdan yuafi ni'mahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azim sultanik. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya Rabbal kainati wa qadiyal hajat. Ya Allah, kami memohon agar majlis Conferment of Fellowship and Announcement of Top Research Scientist Malaysia TRSM 2022 ini dinaungi rahmat dan dianugerahkan keredaan-Mu agar urusan kami berjalan dengan lancar, beroleh kejayaan dan keberkatan. Ya Allah, kami dibertanggungjawabkan dengan amanah yang berat, maka anugerahkanlah kepada kami keupayaan dan kemampuan untuk melaksanakan amanah dan tanggungjawab tersebut. Allahumma ya Allah, jadikanlah majlis ini sentiasa mendapat petunjuk ke jalan yang diredai, serta hindarkanlah hati-hati kami daripada sifat-sifat buruk yang boleh merosakkan keharmonian dan perpaduan. Allahumma ya Rahmanu ya Rahim. Ya Allah, tambahkan lagi kejujuran dan keikhlasan kepada kami semua. Engkau tambahkanlah lagi keazaman dalam diri mereka yang menerima penganugerahan ini
untuk terus menabur bakti dan jasa kepada keluarga, masyarakat dan negara yang tercinta. Allahumma ya wasi'ul maghfirah wa ya munzilal barakati wa rahmah. Selamatkanlah kami dan jadikanlah zaman ini zaman yang bertambah-tambah aman dan tenteram. Semoga negara kami terus maju lagi makmur dan rakyat dapat hidup bersatu, bantu-membantu di antara satu sama lain demi kesejahteraan bersama. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tufarruqna min ba'dihi tufarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la ma'ana syaqiyan wa la matrudan wa la mahruman. Ya Allah, jadikanlah perhimpunan kami ini sebagai satu perhimpunan yang dirahmati dan perpisahan kami pula selepas ini sebagai satu perpisahan yang diberkati dan dilindungi. Dan janganlah Engkau jadikan pada diri kami ini dan mereka yang bersama kami kebinasaan dan menyingkirkan kami dari memperolehi rahmat. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu wa sallam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina 'adzaban nar. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Syahrizal dan hadirin sekalian selamat menjamu selera. Kami akan lanjutkan anda dengan irama yang indah untuk malam ini sebagai melengkapkan sanubari. Malam ini kita bersama dengan para saintis penyelidik yang hebat yang biasa bermain dengan formula dan fakta. Sesekali biar saya sulam dengan pantun pusaka untuk mencantikkan antara ilmu yang pernah diwara-warakan, ilmu sains dan ilmu pembudayaan sejagat. Selagi saya beralurkan kehadiran pada semua tetamu malam ini, para saintis, para penerima anugerah, fellow-fellow yang diraikan dan semua jemputan istimewa yang bersama membawa semangat untuk kemakmuran bersama. Para tamu yang terhormat, terima kasih untuk anda menikmati sajian untuk malam ini dan meraihkan detik yang dibilang dalam Majlis Penganugerahan Fellow Akademi Sains Malaysia dan Pengiktirafan Top Research Scientist Malaysia tahun 2022. Momentum kehangatan pada malam ini teruskan lagi dengan ucapan yang akan disampaikan oleh yang berbahagia Profesor Emerita Datuk Dr. Asma Ismail, Presiden Akademi Sains Malaysia, merangkap penasihat sains, teknologi dan inovasi negara. Dengan hormatnya kita persilakan. Yang berhormat Datuk Seri Dr. Adam Baba, Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi. Yang berbahagia Datuk Teknologis Dr. Haji Aminuddin Hasim, Ketua Setiausaha MOSTI. Yang berusaha Teknologis Dr. K. Nagulendran, Timbalan Ketua Setiausaha Perancangan dan Pembudayaan Sains MOSTI. Yang bahagia Academician Tan Sri Ahmad Tajuddin Ali, mantan Presiden Akademi Sains Malaysia dan juga pengurusi MIT dan isteri. Yang dihormati Fellow Kanan dan Fellow Akademi Sains Malaysia. Yang berusaha Puan Hazami Habib, Ketua Pegawai Eksekutif Akademi Sains Malaysia. Dev kehormat penerima Top Research Scientist Malaysia, pengamal media, hadirin hadirat yang dihormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera dan selamat malam kepada keluarga Malaysia. Mewakili warga Akademi Sains Malaysia, saya ingin mengucapkan selamat datang kepada semua hadirin ke Majlis Penganugerahan Fellow Akademi Sains Malaysia dan Pengiktirafan Top Research Scientist Malaysia TRSM bagi tahun 2022. Saya sangat gembira melihat ramai fellow ataupun TRSM members kita, masyarakat saintifik bersama kita pada malam ini setelah 3 tahun kita tidak dapat
menganjurkan majlis pengiktirafan ini. Untuk makluman semua, terdapat lebih daripada 400 orang dalam bilik ini, on the floor and also upstairs. Saya mewakili Akademi Sains Malaysia ingin menyampaikan penghargaan serta mengalu-alukan kehadiran Yang Berhormat Datuk Seri Dr. Adam Baba, Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi ke majlis penganugerahan pada malam ini. Terima kasih diucapkan di atas kehadiran Yang Berhormat Datuk Seri pada malam ini kerana ia terus menunjukkan komitmen, keprihatinan dan kepimpinan YB Datuk Seri pada pembangunan STIE negara. Ladies and gentlemen, let us give a big hand to Datuk Seri. Penghargaan juga dizahirkan kepada Ketua Setiausaha MOSTI yang berbahagia Datuk Teknologis Dr. Haji Aminuddin Hasim. Saya mewakili semua warga ASM mengucapkan setinggi-tinggi tahniah atas lantikan terkini Yang Bahagia Datuk bersama MOSTI pada 15 September lalu. Again, a big hand for him. Juga terima kasih saya ucapkan atas kehadiran Dr. Nagu, Timbalan KSU MOSTI pada malam ini. I would also like to extend our gratitude to the other guests, such as those from the Embassy's office and the various stakeholders that have been together and supported ASM all this while. On behalf of ASM, I hope that our relationship and collaboration are maintained strong today and even stronger for years to come. Together, let us learn, unlearn, relearn, co-learn, and co-create initiatives that provide a win-win partnership. Yang Berhormat Datuk Seri dan hadirin sekalian, perjalanan ASM telah bermula pada tahun 1995 dengan pelantikan 50 fellow asas yang menjadi tunjang kepada kemajuan ASM. Kini, selepas 27 tahun, ASM telah berkembang menjadi sebuah institusi yang mempunyai pelbagai pakar seramai 888 individu. Mereka ini terdiri daripada 453 fellow, 148 top research scientist Malaysia, 225 Young Scientist Network yang berumur 40 tahun ke bawah, 51 associates dan 11 Mahathir Science Award laureates, dan fellow kanan kita kini mempunyai 28 orang. Jelas sekali dengan kepakaran pelbagai individu dalam bidang sains asas, sains gunaan dan juga sains sosial, ASM dapat memberikan khidmat kepada kerajaan secara menyeluruh mengambil kira diversity dan inclusivity berkaitan dengan sains, teknologi, inovasi dan ekonomi. Dalam masa yang sama, ASM juga mewujudkan program dan inisiatif berteraskan kesedaran dan penggalakan kecemerlangan sains. Untuk makluman semua, pengiktirafan sebagai seorang fellow adalah pengiktirafan seumur hidup. Ianya diberikan kepada saintis, jurutera, teknologis dan cendekiawan unggul negara yang telah memberikan sumbangan ke arah pembangunan dan kepimpinan dalam sektor STIE yang signifikan dan diiktiraf di peringkat nasional dan antarabangsa. ASM telah menginstitusikan kriteria pencalonan dan proses pemilihan berperingkat yang ketat bagi memastikan individu yang dipilih adalah mengikut merit dan benar-benar layak diiktiraf sebagai fellow Akademi Sains Malaysia. Pada masa ini, 70% keahlian ASM terdiri daripada ahli akademik, manakala 30% lagi adalah gabungan pakar daripada industri, daripada institusi penyelidikan, sektor kerajaan dan juga pengamal STI. Pada malam ini juga, Yang Berhormat Datuk Seri dan tetamu akan turut menyaksikan pengumuman penerima Top Research Scientist Malaysia. Pengiktirafan ini diberikan kepada saintis penyelidik Malaysia yang mempunyai sekurang-kurangnya 10 tahun sumbangan terkumpul dalam bidang STIE. Untuk makluman, ASM memulakan inisiatif TRSM sejak tahun 2012
dengan tujuan mengenal pasti dan mengiktiraf saintis penyelidik tempatan yang cemerlang. Selain itu, ASM juga bertekad untuk menonjolkan profil mereka yang terpilih di dalam pangkalan data TRSM. Sebagai penambahbaikan, bermula pada tahun ini, sesi saringan semula akan dijalankan setiap 3 tahun bagi TRSM. Ini untuk memastikan hanya saintis penyelidik yang aktif sahaja terus kekal dalam pangkalan data TRSM. Sekaligus, pangkalan data TRSM akan menjadi platform yang lebih menyeluruh, yang lebih lengkap dan lebih relevan. Tahniah saya ucapkan pada semua fellow kanan, fellow dan top research scientist Malaysia bagi tahun 2022. Dengan penganugerahan dan pengiktirafan yang akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Dr. Adam Baba sebentar saja nanti, amat tinggi harapan ASM kepada semua penerima untuk terus unggul dalam bidang masing-masing dan seterusnya menyumbang kepada kemakmuran negara dalam sektor STIE. Yang Berhormat Datuk Seri dan hadirin yang dihormati, dengan pelaksanaan Pelan Strategik ASM 2021 hingga 2025, ASM menggorak langkah ke arah menjadikan agensi ini sebagai sebuah pembuat perubahan, iaitu change maker, dan tidak lagi menghadkan peranannya hanya sebagai sebuah badan penasihat sahaja. Untuk makluman, sejak 2010 hingga 2022, ASM telah menghasilkan 75 kajian yang terdiri daripada kajian perdana, kajian polisi dan juga kajian-kajian strategik yang memerlukan intervensi STIE. Antara yang menjadi rujukan adalah Science Outlook 2015, Science Outlook 2017 dan Science Outlook 2020 serta rangka kerja 10-10 Sains, Teknologi, Inovasi dan Ekonomi Malaysia. Sejak 2011, ASM juga telah berpeluang untuk membentangkan 17 kertas cadangan hasil daripada kajian-kajian ASM pada majlis-majlis tertinggi negara, antaranya Majlis Sains Negara ataupun Malaysian Science Council, Majlis Air Negara, the High Tech Nation Council dan juga National Mineral Council. Ini bermaksud ASM membentangkan 1 atau 2 kertas cadangan serta secara purata kepada majlis-majlis tertinggi negara setiap tahun. Dan dengan itu, ASM berpeluang untuk memberi input strategik dalam pengubalan dasar-dasar negara secara langsung. Usaha ASM tidak hanya terhad kepada pembentangan secara langsung pada majlis tertinggi negara. Sejumlah 27 kajian polisi dan STIE telah dijalankan berlanjutan dari permintaan agensi pusat dan pelbagai kementerian, iaitu 14 kementerian semuanya, untuk memberikan jalan penyelesaian menggunakan STIE bagi cabaran nasional. Walaupun pengesyoran ASM mendapat 80% success rate dijadikan polisi negara, apa yang lebih penting adalah cara polisi tersebut diimplementasikan. Giving ideas about how to do things is not enough. We realize that we need to undergo the process of how to do the how, working with the implementers. We would like to claim the space as an STIE monitor for the country by developing an STIE trend watch that could monitor and provide real-time data to enable us to provide strategies and advice regularly rather than when faced with a crisis. Saya ingin menekankan bahawa ASM sebagai badan pemikir negara bertindak bebas dan tidak berpihak kepada mana-mana entiti. Falsafah ASM akan sentiasa bertindak neutral dalam membawa cadangan berasaskan data dan setelah mengumpulkan pandangan pelbagai pihak. Cadangan yang dibawakan oleh ASM bukan untuk kepentingan seseorang individu ataupun entiti, tetapi untuk kemakmuran rakyat dan kepentingan negara. Saya ingin mengambil kesempatan ini untuk menzahirkan penghargaan dan terima kasih kepada MOSTI kerana memberikan kepercayaan kepada ASM dengan mencadangkan pelantikan Presiden ASM
sebagai Penasihat Sains, Teknologi dan Inovasi Negara di Mesyuarat Jemaah Menteri. Keputusan positif Kabinet telah menginstitusikan peranan Presiden ASM dan bermula pada 23 Jun 2022, semua Presiden ASM seterusnya yang pelantikannya adalah daripada Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong akan menjadi Penasihat Sains, Teknologi dan Inovasi Negara. Kepercayaan ini menyuntik semangat saya secara peribadi dan memberi harapan dan motivasi yang tinggi pada warga ASM untuk terus memberikan perkhidmatan yang terbaik. Jelas sekali keputusan ini juga menginstitusikan peranan ASM dalam tadbir urus STIE negara. Semua ini juga adalah menerusi kepimpinan Yang Berhormat Datuk Seri Dr. Adam Baba. Datuk Seri sentiasa terbuka untuk menerima cadangan serta maklum balas daripada ASM. Dalam masa sama, ASM amat bertuah kerana Datuk Seri juga amat berminat untuk mengenali fraternity kami dengan lebih lanjut menerusi pelbagai sesi libat urus yang dianjurkan. Terima kasih kita ucapkan pada Datuk Seri. ASM amat memahami kekuatan pengetahuan dan kebolehan agensi ini dalam melakukan perubahan positif. Saya menyeru agar fellow ASM, TRSM, YSN ASM, Associates, Mahathir Science Award Laureates dan juga warga kerja ASM untuk bersama-sama dengan saya dan Presiden yang akan datang untuk mencapai matlamat berkenaan. Saya amat menghargai sokongan dan kerjasama pelbagai kementerian, institusi pendidikan tinggi, institusi penyelidikan, wakil-wakil industri dan korporat yang telah bersama ASM dalam menerajui kecemerlangan sains di Malaysia. Saya juga ingin merakamkan penghargaan kepada pengamal media yang sentiasa membantu kami dalam menyampaikan dapatan dan input kepada orang ramai dengan cara yang mudah difahami dan tepat pada masanya. Memetik kata dua kali pemenang Nobel, John Bardeen, the combined results of several people working together is often much more effective than could be that of an individual scientist working alone. So marilah kita, saintis Malaysia, menyumbangkan tenaga, kepakaran dan ada kalanya mewakafkan ilmu demi menjadikan Malaysia lebih progresif, harmoni dan mampan. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ucapan daripada yang berbahagia Profesor Emerita Datuk Dr. Asma Ismail, Presiden Akademi Sains Malaysia merangkap Penasihat Sains, Teknologi dan Inovasi Negara yang merujuk pada pelbagai landscape untuk mengubah sains teknologi ke peringkat yang lebih tinggi. Hari sekalian, terus lagi dengan dengar ucapan dan menghayati ilmu-ilmu yang disampaikan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Adam Baba, Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi. Yang hormatnya, kita persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam keluarga Malaysia. Yang berbahagia Datuk TS Dr. Haji Aminuddin Hashim, Ketua Setiausaha Kementerian Sains, Teknologi Inovasi. Yang saya hormati Yang bahagia Profesor Emeritus Datuk Dr. Asma Ismail, Presiden Akademi Sains Malaysia, merangkap Penasihat Sains, Teknologi dan Inovasi Negara. Yang saya hormati Academician Tan Sri Datuk IR Dr. Ahmad Tajuddin Ali, Pengurusi MIC dan Immediate Past Presiden Akademi Sains Malaysia. Yang berusaha
TS Dr. K. Nagulandran, Timbalan Ketua Setiausaha Perancangan dan Pembudayaan Sains, Yang Berhormat Puan Azami Habib, Ketua Pegawai Eksekutif Akademi Sains Malaysia, Fellow Kanan dan Fellow Akademi Sains Malaysia yang di bawah dan juga di atas. Penerima Top Research Scientist Malaysia, Div kehormat, rakan-rakan media dan keluarga Malaysia yang saya kasihi. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan izinnya kita dapat bersama pada majlis yang penting untuk tahun ini, iaitu penganugerahan Fellow Akademi Sains Malaysia dan pengiktirafan Top Research Scientist Malaysia 2022 selepas 3 tahun tidak bertemu secara fizikal. Alhamdulillah. Hadirin dan hadirat yang dihormati, Akademi Sains Malaysia yang ditubuhkan pada tahun 1995 telah memainkan peranan penting sebagai badan pemikir sains, teknologi, inovasi dan ekonomi negara. Selain daripada menyediakan input strategik yang bebas berdasarkan data berwibawa dan relevan, ini adalah untuk memastikan pembangunan mampan negara bertunjangkan sains, teknologi dan inovasi. Malaysia mempunyai keupayaan dari segi infrastruktur, pembiayaan, pelaburan, bakat mahir serta ekosistem yang kondusif untuk mendepani cabaran masa depan. Menerusi pendekatan STI yang bermakna kepada rakyat. Apa yang diperlukan kini adalah transformasi dalam bidang STI agar sektor ini berupaya melonjakkan potensi negara ke tahap yang lebih tinggi, seimbang serta mampu memberikan kemakmuran yang mampan kepada masyarakat. Sudah pasti tanggungjawab untuk mentransformasikan bidang STI ini digalas oleh ASM serta para saintis dan penyelidik dalam bidang kepakaran masing-masing. Dengan keanggotaan seramai 888 pakar secara keseluruhan, tuan-tuan dan puan-puan di hadapan saya merupakan kelompok yang telah banyak menyumbang kepada pelbagai pengubalan dasar, pelan hala tuju dan pelan tindakan dalam konteks STI negara yang merangkumi 8 bidang utama: teknologi maklumat dan sains komputer, sains biologi, pertanian dan alam sekitar, sains kejuruteraan, pembangunan sains, teknologi dan industri, sains perubatan dan kesihatan, matematik, fizik dan sains bumi, sains kimia serta sains sosial dan kemanusiaan. Untuk itu, mesti bersama ASM juga terus komited untuk memperkasakan bidang sains, teknologi, kejuruteraan dan matematik ataupun STEM agar dapat menarik lebih ramai bakat menceburi bidang kerjaya berkaitan STEM. Selain memastikan bakat STEM sedia ada, dapat terus menyumbang kepakaran untuk pembangunan STI negara. Pada sesi libat urus bajet 2023 yang lalu, kita di MOSTI walaupun cuti 31 Ogos, kita kerja juga berhadapan dengan Menteri Kewangan, membawa mandat MOSTI termasuk ASM. Kita telah mengutarakan beberapa pendekatan strategik untuk diperhalusi. Antara cadangan yang diutarakan adalah memberi pengecualian cukai sehingga 10 tahun bagi rakyat Malaysia yang baru mula bekerja dalam bidang sains dan teknologi strategik negara. Kedua, pemberian insentif potongan cukai 2 kali, double tax deduction pada mereka yang menyumbang dana
seperti dermawan filantrofis kepada Malaysia Science Endowment untuk program dan inisiatif berkaitan STIE. Dan program menarik saintis terkemuka bertaraf dunia dalam teknologi trust dan kemahiran masa depan, Deep Tech Future Skill, melalui pemberian terus permustahidin tetap yang dapat melonjakkan serta memperkukuh industri berteknologi tinggi dan mencadangkan Institut Pendidikan Awam dan Institut Pendidikan Tinggi sebagai perantara inovasi negara ke arah permekasaan ekosistem inovasi dan bakat STEM. Mesti melihat terdapat keperluan untuk menambah baik peratusan penyelidik dalam sektor industri. Untuk makluman, Malaysia ketika ini hanya mempunyai 15.83% penyelidik dalam sektor industri. Manakala 79.2% penyelidik berada di institusi pengajian tinggi. Sehubungan dengan itu, sebagai salah satu usaha bagi meningkatkan jumlah peratusan penyelidik di sektor industri, MOSTI dan Akademi Sains Malaysia kini sedang membangunkan sistem pengawasan STIE Trend Watch. Menerusi sistem pengawasan data secara real time ini, bakat STEM negara dapat dipantau dan dipertingkatkan bagi memenuhi inisiatif berkaitan. Ini dijangka memenuhi sasaran kita, iaitu peningkatan 10 hingga 15% jumlah penyelidik dalam sektor industri menjelang tahun 2030. Sistem ini bertujuan menyusun strategi dan inisiatif yang bersesuaian berasaskan data untuk mengarus-perdanakan STIE ke arah pembangunan sosioekonomi negara, dan ia sekaligus dapat memperkasakan Institut Penyelidikan Awam dan organisasi pendidikan berkaitan kerajaan untuk menjadi perantara inovasi yang efektif bagi menghubungkan penyelidik di institut pendidikan tinggi juga industri. Justru, saya menyeru agar semua pihak mengembeling tenaga dan menyokong inisiatif yang diterajui oleh ASM ini. Selain inisiatif sistem pengawasan STIE Trend Watch, saya juga berharap agar ASM mempergiatkan usaha untuk menarik pakar dalam sektor industri untuk diiktiraf sebagai fellow atau top research scientist Malaysia. Saya yakin pencalonan daripada sektor industri akan membolehkan MOSTI dan ASM menggerakkan penglibatan mereka dalam pembangunan negara dengan lebih aktif dan berkesan. Keluarga Malaysia yang saya kasih, input ASM dalam pelbagai kajian perdana serta laporan saintifik merentasi kementerian dan agensi adalah bernilai tinggi serta dihargai dalam menentukan hala tuju strategik STIE negara. Ini adalah bukti bahawa kerajaan dan pakar-pakar STIE negara sentiasa berganding bahu dalam pelaksanaan pelbagai inisiatif. Contoh, rangka kerja 10-10 Sains, Teknologi, Inovasi dan Ekonomi Malaysia dibangunkan oleh SM. Misalnya, yang saya sebut adalah semata-mata menyokong pelaksanaan dasar sains, teknologi dan inovasi negara 2021-2030 dalam usaha menjadikan Malaysia sebuah negara berteknologi tinggi dan mencapai matlamat untuk membantu negara supaya KDNK menaik sampai 3.4 trilion menjelang 2030. Selain daripada itu, di bawah Pelan Hala Tuju, Penyelidikan, Pembangunan, Pengomersialan, Inovasi dan Ekonomi, ASM juga telah mencadangkan penubuhan Open Innovation Platform untuk MOSTI dan ASM menjalankan Mission Oriented R&D yang boleh mengatasi masalah kritikal negara dan antarabangsa
serta memberi impak nilai tinggi kepada rakyat dan negara. Menerusi Pelan Hala 7 berkenaan, para saintis berperanan penting dalam menjalankan hubungan kerjasama antara institusi pengajian tinggi dan institusi pendidikan bagi memastikan perkongsian sumber seperti pakar dan infrastruktur. Dengan perkongsian sumber ini, pelbagai cabaran di antaranya seperti isu sekuriti makanan, perubahan iklim, pelepasan karbon sifar bersih, isu alam sekitar, kesihatan planet dan lain-lain dapat ditangani. Untuk makluman, ASM juga kini dalam proses membangunkan Pelan Tindakan Kesihatan Planet Negara bersama MOSTI, Kementerian Alam Sekitar dan Air, Kementerian Kesihatan Malaysia, Kementerian Tenaga dan Sumber Asli serta Unit Perancangan Ekonomi. PTKPN yang digubal ini akan menyusun strategi dan mewujudkan mekanisme pemantauan kepada inisiatif kesihatan planet negara supaya Malaysia dapat beralih kepada ekonomi hijau. Inisiatif ini turut meningkatkan kesiapsiagaan negara untuk menangani serta mengadaptasi perubahan iklim dengan memelihara kesihatan alam sekitar, manusia dan haiwan sekaligus dapat meningkatkan kualiti hidup rakyat kini dan akan datang. Pembiayaan dalam perkasakan sektor STI negara merupakan usaha berterusan yang menjadi tumpuan kerajaan. Lantas, MOSTI membangunkan platform kolaborasi bersifat cross-cutting bersama pelbagai kementerian dan juga pemegang taruh berkepentingan. Untuk makluman, MOSTI dan ASM akan merajui Pusat Penyelarasan Dana Penyelidikan Alternatif iaitu Malaysia Science Endowment yang telah dibentangkan dipersetujui oleh Dewan Rakyat pada 4 Ogos baru-baru ini yang bertujuan untuk membiayai inisiatif STI negara agar tidak hanya bergantung kepada dana kerajaan. Di bawah MSI, para saintis digalakkan untuk mewujudkan penyelidikan yang mempunyai ciri WOW, iaitu world class bertaraf dunia, outstanding cemerlang dan winnable unggul, agar mampu memenuhi permintaan industri, seterusnya menarik minat para pelabur, termasuklah organisasi dan syarikat-syarikat swasta. Keluarga Malaysia yang saya kasih, seperti yang telah dimaklumkan oleh Yang Bahagia Datuk Profesor Emeritus Dr. Hasmah, memang betul saya telah membawa paper kabinet untuk membuat pelantikan supaya Presiden ASM dinobatkan sebagai penasihat sains, teknologi dan inovasi kepada negara, tuan-tuan. Satu pengiktirafan yang besar kerana ini merupakan kepercayaan oleh kepimpinan tertinggi negara supaya dapat memberi input dalam menentukan hala tuju ekosistem STI negara. Saya yakin dengan perkara ini dilakukan, negara bukan saja mempunyai kumpulan bakat berkualiti dan berdaya saing, tetapi penganugerahan fellow dan top research scientist Malaysia yang diadakan pada hari ini akan menjadikannya sebagai satu wadah pengiktirafan yang besar kepada individu-individu hebat yang telah mengubah idea mereka kepada proses, produk dan seterusnya penyelesaian untuk meningkatkan kualiti hidup masyarakat. Kumpulan yang diiktiraf ini juga telah dikatakan menghasilkan projek dan produk yang dijadikan rujukan dalam R&D yang berorientasikan penggunaan akhir ataupun end use yang memberi manfaat kepada penerima teknologi. Pada hari ini, kita bakal menyaksikan pengiktirafan kepada 2 fellow kanan, 39 fellow
dan 29 top research scientist Malaysia. Setinggi-tinggi tahniah kita ucapkan kepada mereka. Tetapi bersyaratlah. Syaratnya mereka yang menerima pengiktirafan ini terus komited dalam menjalankan penyelidikan berimpak tinggi dan menjadi contoh terbaik kepada saintis-saintis lain di negara dan peringkat antarabangsa. Boleh? Saya berhasrat untuk melihat kelangsungan kepimpinan ASM pada hari ini dan pada masa depan agar terus memainkan peranan dalam memperkukuhkan sektor ini bersama-sama MOSTI dan pihak kerajaan. Tidak hanya di peringkat tempatan, malahan melengkaui arena antarabangsa. Satu pantun. Pantunnya berbunyi, Gunung Daik, Gunung Pandan. Gunung Daik, Gunung Pandan. Dari Kinabalu ke Pulau Labuan. Kalau ilmu penuh di badan, harimau garang jadi kawan. Itu pantun saya pakai. Sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Yang Berhormat Menteri. Terus kekal di pentas untuk meneruskan lagi agenda malam ini. Untuk itu kita persilakan bersama yang berbahagia Datuk Teologis Dr. Haji Aminuddin Hashim, KSU MOSTI, dan juga yang berbahagia Profesor Rita Datuk Dr. Yasma Ismail untuk ke pentas utama. Dan inilah dia detik yang kita nantikan kian lama untuk menyaksikan penerima pengiktirafan kepada Top Research Scientist Malaysia. Dan mereka yang gemilang ini adalah dibolehkan dengan penerima yang pertama untuk Top Research Scientist Malaysia. Perhatikan di skrin. Profesor Teknologis Dr. Hidayah Arifin, Universiti Putra Malaysia, bidang kepakaran Bioprocess Engineering. Berikutnya, Dr. Lee Sun Leong, Institut Pendidikan Perhutanan Malaysia FRIM, bidang kepakaran Forest Genetics. Berikutnya, Profesor Dr. Lim Hong Ying, Universiti Putra Malaysia, Graphene Based Nanomaterials. Berikutnya, Profesor Madya Dr. Si Hong Heng, Universiti Teknologi Malaysia, bidang Analytical Chemistry. Profesor Madya, Insinyur Teknologis Dr. Ahmad Safwan A. Rashid, Universiti Teknologi Malaysia, Geotechnical Engineering. Profesor Dr. Alyani Ismail, Universiti Putra Malaysia, Information, Computer and Communication Technology. Seterusnya, Profesor Madya Insinyur Dr. Chia Chiban, Universiti Sains Malaysia, Construction Materials and Technology. Profesor Dr. Cho Wen Xiang, Universiti Sains Malaysia, Polymer Nano Composites. Profesor Insinyur Dr. Khairul Saleh Muhammad Sahari, Universiti Tenaga Nasional dan Agensi Kelayakan Malaysia MQA, Robotics and Artificial Intelligence, bidang kepakaran beliau. Dimaklumkan, berikutnya tidak dapat bersama dengan kita, itu Profesor Madya Insinyur Dr. Leo Cho Ping dari USM,
dengan Membrane Technology. Berikutnya, Profesor Madya Dr. Nurasikin Ahmad Ludin, Universiti Kebangsaan Malaysia. Solar Photovoltaic Technology, bidang kepakaran yang dimiliki untuk membangunkan negara. Dan terdapat bersama kita malam ini ialah Profesor Madya Dr. Loh Siu Chun, USM, Separation Process, bidang kepakarannya. Berikutnya, Profesor Insinyur Dr. Muhammad Fazil Ain, Universiti Sains Malaysia, USM, Microwave Engineering. Berikutnya Profesor Insinyur Dr. Muhammad Syukri Abdul Majid, Universiti Malaysia Perlis, yang bidang kepakaran material komposit. Berikutnya Profesor Madya Teknologis Dr. Nuriman Zulkifli, Universiti Malaysia Perlis, bidang kepakarannya Polymer Engineering. Berikutnya, Profesor Dr. Zulkarnain Abdul Malik, Universiti Teknologi Malaysia, Lighting and Nano Dielectrics, bidang kepakaran yang dimiliki. Pengiktirafan Top Research Scientist Malaysia diberikan terusnya kepada Profesor Chan Chi Seng, Universiti Malaya, Computer Vision, bidang kepakaran yang dimiliki. Profesor bawa fan club ya malam ni. Dipersilakan berikutnya Profesor Dr. Chan Yen Yen, Universiti Sains Malaysia, Medical Molecular Microbiology. Berikutnya, Profesor Madya Teknologis Dr. Lee Len Han, Monash University Malaysia, Medical Microbiology. Profesor Madya Dr. Sasidaran Srinivasan, Universiti Sains Malaysia, Pharmacognosy, bidang kepakaran yang dimiliki. Seterusnya, Profesor Madya Dr. T. Kok Keng, Universiti Malaya, bidang virologi. Terdapat bersama kita malam ini Profesor Dr. Teh Le Kek pada Universiti Teknologi Mara, bidang kepakaran Precision Health. Berikutnya, Dr. Abdul Rahim Harun, Agensi Nuklear Malaysia, bidang kepakaran Mutation Breeding. Berbangga pelbagai latar belakang dapat menyumbang untuk negara. Berikutnya, Profesor Teknologis Dr. Nur Insan Kamil Osman, Universiti Kebangsaan Malaysia, Corrosion Science, bidang yang membuat beliau aktif dalam R&D. Hadirin sekalian, Profesor Insinyur Teknologis Dr. Sri Shidavasan,
Chaliapan, Universiti Teknologi Malaysia, Environmental Engineering. Profesor Dr. Chong Chi Kiong, Universiti Tunku Abdul Rahman, Applied Economics. Berikutnya, Profesor Madya Suraya Dr. Chong Weng Wai, Universiti Teknologi Malaysia, Behavioral Economics, bidang yang diceburi untuk melonjakkan hasil dalam pendidikan. Berikutnya, Profesor Dr. Kariyah Muhammad Yusof, Universiti Teknologi Malaysia, Engineering Education. Dan penerima yang terakhir untuk Top Research Scientist Malaysia ialah Profesor Madya Dr. Marlia Putih, Universiti Teknologi Malaysia, bidang keparannya Cross Cultural Communication. Terus sekali lagi dengan fellow baru yang dilantik pada tahun ini dalam mulakan dengan disiplin Sains Biologi Pertanian dalam sekitar BAES. Hadirin sekalian, Profesor Dr. Clement Michael Wong Fui Ling, Institut Pendidikan Bioteknologi, Universiti Malaysia Sabah, kepakaran dalam bidang bioteknologi, mikrobiologi. Fellow berikutnya Profesor Dr. Ida Idayu Muhammad, Jabatan Kejuruteraan Bioproses dan Polimer, Universiti Teknologi Malaysia, pakaran dalam Food Biotechnology. Berikutnya dipersilakan Profesor Datin Dr. Siti Nur Akmal Abdullah, Jabatan Teknologi Pertanian, Universiti Putra Malaysia, Plant Molecular Biology. Berikutnya, disiplin Sains Kimia, Profesor Dr. Wong Tin Wui, Non-Destructive Biomedical and Pharmaceutical Research Center, Universiti Teknologi Mara, dalam targetan Nano-Drug Delivery, Material Science Precision Nanomedicine, kepakaran yang diceburi. Hadirin sekalian, Profesor Dr. Zainuddin Arifin, mantan Profesor di Universiti Malaya, General and Inorganic Chemistry. Disiplin Sains Kejuruteraan dimulakan dengan persilakan Dato' Insinyur Dr. Azzuhan Muhammad, Professional Geologist, Air Kelantan Sdn Bhd, bidang kepakaran dalam Civil Engineering, Water Management and Groundwater. Seterusnya Profesor Dr. Lim Eng Hock, Fakulti Kejuruteraan dan Sains, Universiti Tunku Abdul Rahman, Communication Engineering. Profesor Dr. Lim Yun Seng, Fakulti Kejuruteraan dan Sains, Universiti Tunku Abdul Rahman,
Electrical and Electronic Engineering, Power System Engineering, Profesor Dr. Muhammad Razman Salim, Fakulti Kejuruteraan Teknologi dalam Bina UCSI University, Water and Wastewater Treatment, berikutnya dipersilakan Profesor Teknologi Dr. Safian Sharif, Universiti Teknologi Malaysia, Manufacturing and Materials. Profesor Insinyur Dr. Shaliza Ibrahim pada Institute of Research Management and Services, Universiti Malaya, bidang kepakaran dalam bidang kejuruteraan kimia. Berikutnya, Profesor Insinyur Dr. Siti Khartoum Kamarudin, Institut Selfuel, Universiti Kebangsaan Malaysia, fokus dalam bidang tenaga, Chemical Engineering. Beralih kepada disiplin Teknologi Maklumat dan Sains Komputer ITCS, dimulakan dengan mempersilakan Profesor Insinyur Dr. Adiwati Saleh, Jabatan Kejuruteraan Sistem Komputer dan Komunikasi, Fakulti Kejuruteraan Universiti Putra Malaysia, bidang kepakarannya dalam bidang Mobile and Satellite Communications. Dipersilakan Dr. Muhammad Ismail, mantan Profesor di Universiti Kebangsaan Malaysia, juga dalam bidang Mobile and Satellite Communications, Wireless Communication and Networking. Disiplin Matematik, Fizik dan Sains Bumi (MPS) dimulakan dengan Dr. Saim Suratman, Professional Geologist, Perunding Hydrogeologi, mantan Timbalan Ketua Pengarah di Institut Pendidikan Air Kebangsaan Malaysia (Nahrin). Bidangnya Hydrogeology, Groundwater Management, Modeling and Quality. Baiklah, disiplin Perubatan dan Kesihatan (MHS) dimulakan dengan Profesor Dr. Chua Kek Heng, Jabatan Sains Bioperubatan, Fakulti Perubatan Universiti Malaya, Medical and Health Science, Molecular Biology, Microbiology Genetics dan juga Parasitologi, antara bidang yang menampilkan beliau dalam berjuang untuk sains dan teknologi. Berikutnya Profesor Dr. Lee Yong Ye, Pusat Pengajian Sains Perubatan, Universiti Sains Malaysia USM, dalam bidang perubatan dalaman ataupun internal medicine. Disiplin Pembangunan Sains dan Teknologi dan Industri (STDI), dimulakan dengan mempersilakan Dr. Teknologis Dr. Chantara Devi Ratnam, mantan pengarah kanan program pengurusan di Agensi Nuklear Malaysia, fokus dalam bidang Material Science. Berikutnya ditampilkan Profesor Datin Paduka Dr. Fatimah Muhammad Arsyad, Institut Kajian Dasar Pertanian dan Makanan, Universiti Putra Malaysia, fokus dalam Agricultural Economics, juga Agricultural Marketing and Policy. Dipersilakan Profesor Dato' Insinyur Teknologis Dr. Siti Hamisah Tafsir, bidang dalam Policy, Development and Implementation, STI Policy, Technology Development and Implementation.
Dipersilakan Datuk Dr. Zairul Sani Muhammad Nur, Lembaga Getah Malaysia, juga membawa satu bas penyokong ya. Bidang kepakarannya dalam bidang Chemical Engineering, Biochemical Environment, Sustainable Development dan banyak lagi. Izinkan kita juga memperkenalkan fellow yang tidak dapat hadir, iaitu Profesor Dr. Muhammad Effendi Abdul Wahid, Fakulti Perikanan dan Sains Makanan, Universiti Malaysia Terengganu, Dr. Tan Chon Sing, Ligno Biotech Sdn Bhd. Berikutnya, Profesor Dr. Vijay Kumar, Institut Pendidikan Biotechnologi Universiti Malaysia Sabah. Berikutnya, Profesor Dr. Charles Santana Raju, Vairapan, Institut Biologi Tropika dan Pemulihan Universiti Malaysia Sabah. Profesor Insinyur Dr. Fatimah Ibrahim, Jabatan Kejuruteraan Perubatan, Fakulti Kejuruteraan Universiti Malaya. Profesor Insinyur Dr. Haslinda Hashim, Fakulti Kejuruteraan Universiti Teknologi Malaysia. Profesor Dr. Muhammad Iqbal Saripan, Fakulti Kejuruteraan UPM. Profesor Datuk Dr. Samim Abdul Karim, Fakulti Sains Komputer dan Teknologi Maklumat, Universiti Malaya. Profesor Dr. Kasturi Devi Kania, Fakulti Alam Bina dan Ukur, Universiti Teknologi Malaysia. Profesor Dr. Chiah Fuk Chom, Jabatan Pediatrik, Fakulti Perubatan UKM, Universiti Kebangsaan Malaysia. Profesor Dr. Zaliha Abdullah Mahdi, Pusat Perubatan Universiti Kebangsaan Malaysia. Datuk Indra Dr. Haji Ahmad Sabirin Arsyad, Sirim Berhad. Dr. Faridah Hanim Abdul Hanan, Lembaga Getah Malaysia. Dr. Hajah Hafsah Muhammad Ghazali, Malaysian Rubber Development Corporation, MARDEC. Emeritus Profesor Dr. Ahmad Adam, mantan Profesor di UKM dan UMS. Profesor Datuk Dr. Jayum Anak Jawan, Jabatan Pengajian Kenegaraan dan Ketamadunan, Fakulti Ekologi Manusia, UPM. Profesor Datuk Dr. Mat Nasir Samsudin, Jabatan Perniagaan Tani dan Ekonomi Biosumber, Fakulti Pertanian, UPM. Emeritus Profesor Dr. Osman Bakar, International Institute of Islamic Thought and Civilization, ISTAC. International Islamic University Malaysia, UIAM. Dan itulah tadi senarai fellow yang baru dilantik tahun ini. Berikan tekan gemuruh untuk mereka. Dan seterusnya kita mempersilakan Profesor Datuk Insinyur Dr. Abu Bakar Jaafar, Naib Presiden Akademi Sains Malaysia, untuk membacakan profil kecemerlangan fellow kanan yang kita raikan dalam penganugerahan pada kali ini. Bismillahirrahmanirrahim. Academician Datin Paduka Setia Datuk Dr. Aini Idris telah memperolehi pendidikannya dari beberapa buah sekolah di Kelantan, mengikuti bapanya yang merupakan seorang guru. Beliau kemudiannya meneruskan pelajaran menengah di Sekolah Tun Fatimah, Johor Bahru, yang mana beliau telah bergiat aktif sebagai seorang timbalan ketua di sekolahnya, kapten pasukan softball sekolah dan juga dalam bidang sukan dan aktiviti kebudayaan. Pada peringkat pengajaran tinggi, Datuk Dr. Aini menerima ijazah perubatan veterina, sarjana sains veterina dan PhD dalam bidang perubatan avian. Beliau menjalani latihan sabbatical
dan pasca doktoral di University California Davis, USA pada tahun 1990. Seterusnya, beliau melanjutkan latihan di bawah Asian Development Bank Fellowship di Cornell University pada tahun 1993, di mana beliau terlibat dengan penyelidikan biologi molekul avian. Datuk Dr. Aini merupakan seorang saintis yang amat terkenal dalam bidang perubatan avian. Pencapaian beliau dalam pengawalan penyakit poultry dan penciptaan vaksin diiktiraf di peringkat dunia. Pembangunan dan pengkomersialisasi vaksin penyakit Newcastle yang tahan haba merupakan kemuncak penyelidikannya, iaitu V4UPM dan penyakit fowl pox yang dibangunkan dengan kaedah culture tisu. Kedua-dua vaksin ini telah berjaya didaftarkan dan dijual di hampir 20 buah negara. Pengkomersialan dua vaksin ini telah mencipta sejarah di Malaysia. Ia memainkan peranan penting dalam penubuhan pertama dan satu-satunya syarikat vaksin haiwan tempatan di Malaysia, yang mana pada awalnya ia bermula sebagai usaha sama antara MTDC dan syarikat vaksin terkenal di Australia. Kini, syarikat tersebut dikenali sebagai Malaysian Vaccines and Pharmaceutical Sdn Bhd. Peristiwa ini menunjukkan bahawa produk penyelidikan berjaya dikomersialkan dan merupakan contoh pemindahan teknologi dari universiti kepada industri di Malaysia. Jabatan Perdana Menteri pada tahun 1996 telah menganugerahkan pasukan beliau dengan geran penyelidikan khas untuk mempertingkatkan pembangunan teknologi vaksin di Malaysia. Sejak itu, Datuk Dr. Aini dan pasukannya tidak pernah berhenti meneroka peluang baru. Pasukan tersebut berjaya mengkomersialkan 2 lagi vaksin poultry yang penting, yang mana beliau merupakan penyelidik bersama projek ini. Amat penting juga dinyatakan bahawa pasukan beliau juga telah membangunkan beberapa kaedah diagnostik pantas, termasuklah untuk selsema burung, yang merupakan salah satu kaedah yang digunakan dalam mengesan dan memantau wabak influenza burung di Malaysia pada tahun 2004 dan 2005. Pasukan Datuk Dr. Aini juga memenangi anugerah pada peringkat kebangsaan dan antarabangsa secara bersama. Pada tahun 2010, Datuk Dr. Aini menerima anugerah akademik negara yang berprestij di bawah kategori anugerah inovasi dan pengkomersialan produk. Sebanyak 40 tahun kerjanya sebagai ahli akademik, Datuk Dr. Aini telah menyandang pelbagai jawatan pentadbiran, antaranya adalah Timbalan Dekan Fakulti Veterina, Dekan Pusat Pengajian Siswaza, Pengarah Pengasas Pejabat Strategik Korporat dan Komunikasi, Timbalan Naib Chancellor dan Naib Chancellor Universiti Putra Malaysia. Kini beliau merupakan seorang Pro-Chancellor di International Medical University. Datuk Dr. Aini juga telah memegang banyak jawatan utama dalam pelbagai organisasi profesional seperti Veterinary Association Malaysia Education Trust Fund, World Poultry Science Association Malaysia, and World Veterinary Poultry Association Malaysia. Pada tahun 2015 hingga ke tahun 2019, beliau dilantik sebagai Naib Presiden World Veterinary Poultry Association di peringkat global. Beliau adalah orang Asia yang pertama yang dilantik ke jawatan ini dalam hampir 10 tahun sejarah penubuhannya Persatuan Dunia ini. Sumbangan beliau kepada ASM.
Sejak pelantikan beliau sebagai Fellow Akademi Sains Malaysia pada tahun 2009, Datuk Dr. Aini telah melibatkan diri secara aktif dan konsisten dalam akademi. Beliau telah dilantik sebagai Ahli Majlis ASM untuk beberapa penggal dan kini berkhidmat sebagai Bendahari Kehormat. Beliau juga telah menyumbang dalam banyak jawatankuasa kerja ASM, termasuklah sebagai Ahli Special Interest Group berkenaan zoonosis dan sebagai penasihat jawatankuasa pertanian ASM atau ASM Agriculture Committee. Beliau juga merupakan penerima Top Research Scientist Malaysia 2013, Fellow Pengasas Kolej Pakar Veterina Malaysia, Fellow Malaysian Scientific Association dan Fellow Institute Pemasaran Malaysia. Pada tahun 2011, beliau juga dilantik sebagai Fellow Islamic World Academy of Sciences. Sumbangan beliau kepada masyarakat. Beliau juga aktif dalam khidmat sukarela menyumbang kepada masyarakat. Beliau pernah menjadi timbalan Presiden kepada World Federation of World Peace Malaysia dan pada masa ini beliau merupakan ahli Exco Majlis Kanser Negara, ahli Lembaga Pemegang Amanah Yayasan Inovasi Malaysia, ahli panel Tribunal Penyiasatan bagi Lembaga Tata Tertib Pungam Bela dan Pungam Cara Majlis Pungam Malaysia dan pelbagai lagi. Oleh itu, bagi mengiktiraf pencapaian serta sumbangan cemerlang beliau kepada industri poultry dan sebagai penyelidik terkemuka dalam bidang penyakit avian, pihak akademi dengan bangganya melantik Datin Paduka Setia Datuk Dr. Aini Idris sebagai Fellow Kanan membawa gelaran Academician. Saya dengan berbesar hati menjemput anda semua untuk mengenali lebih lanjut tentang perspektif Datuk Dr. Aini mengenai sains dan teknologi serta komitmen beliau sebagai seorang penyelidik melalui video yang berikut. Silakan. Sains sebetulnya seronok. Apa yang dilakukan pada setiap hari adalah berkaitan dengan sains. Cuma kita tak sedar itu adalah sains. Sains teknologi ini adalah sangat penting untuk kehidupan kita hari-hari dan juga untuk negara. Minat saya bermula semasa saya seorang pelajar lagi. Pelajar perubatan veterina di mana satu kursus itu adalah kursus perubatan avian. Avian ni unggas secara keseluruhan lah. Dan dalam tu ada ayam, itik, burung. Pada masa saya permulakan kerjaya saya dalam pendidikan, perkara yang sangat penting pada masa itu dan juga pada masa sekarang ialah penyakit Newcastle. Sebab penyakit ini adalah penyakit yang boleh membuatkan semua ayam tu mati 100% jika tidak ada suntikan vaksin. Dan kita tahu sekarang dalam segi security makanan, ayam adalah sangat penting. Dan isu yang berlaku pun kalau kekurangan ayam ataupun harga ayam itu tinggi, dia akan melibatkan kebimbangan tentang security makanan. Dan alhamdulillah kita berjaya membangunkan satu vaksin, kita namakan UPMV4. Jadi saya rasa itu adalah satu kejayaan lah untuk produk pendidikan daripada universiti, daripada institusi dapat dikeluarkan dan dikomersialkan bukan sahaja di Malaysia tetapi di luar negara. Sebagai seorang pensyarah, memang saya suka mengajar. Saya suka interaksi dengan pelajar-pelajar. Interaksi itulah yang sebetulnya membuatkan kita lebih segar sebab interaksi dengan pelajar-pelajar yang banyak idea-idea dia. Sains ni dia berkaitan. Sains, bila kita sebut sains tu bukan saja sains yang pure tu saja,
tapi adalah berkaitan juga dengan social science dan perlu kita fahami untuk kita teruskan supaya kita lebih berdaya saing. Sains dan teknologi dan juga sains sosial perlu ada keseimbangan. Sebab itu dua-duanya adalah penting. Kita mesti terus berusaha lah untuk menambahkan minat pelajar kepada sains dan teknologi, sebab yang akan membawa negara besok ke hadapan adalah mereka-mereka daripada generasi-generasi yang sekarang lah. Mereka lebih faham dan bila mereka ke depan nanti menggunakan teknologi-teknologi baru, itu yang akan membawa kita lebih berjaya pada saya. Majlis mempersilakan penerima anugerah yang dimaksudkan Datin Paduka Setia Datuk Dr. Aini Idris untuk terima penghargaan daripada Yang Berhormat Menteri. Dengan hormatnya kita persilakan. Di sebalik kelembutan seorang wanita, ilmunya menggoncang dunia. Berbagai R&D dilakukan untuk manfaat kepada insan. Tahniah kita ucapkan kepada Kedimisyen Datin Paduka Setia Datuk Dr. Aini Idris. Dengan Profesor untuk menyambung citation yang berikutnya. Yang Berhormat Menteri diminta untuk duduk kembali. Sekarang saya buat citation untuk Emeritus Profesor Tan Sri Datuk Zulkifli Abdul Razak. Dilahirkan di Kuala Lumpur, merupakan anak kedua dalam keluarga yang berlatar belakangkan pendidikan, mendapat dorongan daripada ibu bapanya yang juga merupakan guru untuk menjadi seorang pendidik transformasi. Beliau mengikuti pendidikan menengah di Kolej Melayu Kuala Kangsar dan seterusnya melanjutkan pengajian tinggi beliau dalam bidang farmasi dan farmakologi. Tan Sri Zul memulakan kerjayanya sebagai ahli akademik di Universiti Sains Malaysia dan kemudian menjadi Naib Chancellor universiti tersebut pada tahun 2000 hingga tahun 2011. Semasa beliau memegang jawatan tersebut, Tan Sri Zul memperkenalkan pelbagai konsep inovasi baru untuk mengubah USM kepada sebuah institusi bertaraf dunia yang berdasarkan pembangunan mampan dalam konteks keterekoman dan keaslian. Pada tahun 2005, USM telah diiktiraf sebagai salah satu daripada 7 Regional Centres of Expertise on Education for Sustainable Development. Kemudiannya pada tahun 2008, USM telah diiktiraf sebagai University Apex Accelerated Program for Excellence yang pertama dan satu-satunya dalam negara sehingga kini. Selain itu, di bawah kepimpinan beliau sebagai Rektor IIUM, telah dianugerahkan dengan Sustainability Institution of the Year pada tahun 2020 oleh United Nations Environment Programme. Juga merupakan yang pertama bagi institusi di rantau Asia. Tan Sri Zul merupakan seorang yang sangat aktif dalam arena akademik antarabangsa. Beliau berkhidmat dalam lembaga penasihat beberapa badan pengajian tinggi antarabangsa termasuk Right Livelihood College Steering Committee, Association of Commonwealth Universities and Qatar Foundation Higher Education Strategy Advisory Panel. Tan Sri Zul telah dilantik sebagai Presiden ke-14 International Association of Universities, sebuah organisasi sekutu UNESCO yang terletak di Paris dari tahun 2012 hingga 2016.
Beliau merupakan rakyat Malaysia yang pertama yang dilantik untuk jawatan itu sejak penubuhan organisasi tersebut 60 tahun yang lalu. Selain itu, Tan Sri Zul juga merupakan seorang fellow World Academy of Arts and Science dan World Academy of Islamic Management. Tan Sri Zul sangat menonjol dalam kesediaannya untuk mencabar sistem ilmu barat dan menyokong pembangunan dan penyebaran pandangan alternatif mengenai sains, falsafah dan pendidikan melalui kerjanya mengenai dekolonisasi universiti. Untuk ini, beliau dianugerahkan Gilbert Medal 2017 oleh Universitas 21. Pengiktirafan itu diberikan ke atas komitmen berterusan beliau terhadap pendekatan bersepadu untuk pengantarbangsaan, terhadap pendekatan mampan untuk pendidikan tinggi antarabangsa dan usaha gigih beliau untuk menyokong dan membangunkan dimensi pendidikan tinggi yang jelas kepada orang ramai. Selain daripada itu, beliau juga menerima anugerah Asia HRD Contribution to Society Award 2017 sebagai pengiktirafan atas sumbangan beliau kepada pembangunan masyarakat dalam dunia akademik. Sejak tahun 2013, beliau dilantik sebagai ahli Lembaga Pemegang Amanah Unit Prestasi dan Penyampaian atau PADU untuk memantau pelan tindakan Kementerian Pendidikan. Beliau berkhidmat sebagai pengerusi jawatankuasa penyimpanan bebas untuk memberi input beliau ke dalam pelan tindakan pendidikan Malaysia 2013-2015. Pada tahun 2015, beliau dilantik sebagai ahli Lembaga Penasihat Akademik Kepimpinan Pengajian Tinggi. Tan Sri Zul ialah seorang penceramah yang terkenal. Beliau memberi ucapan utamanya di forum ASM Global R&D Leaders and CEO yang bertajuk Injecting Soul into R&D, Humanizing Science for the Future. Beliau juga memberi ucapan di Nobel Week Dialogue 2015 di Sweden dan dijemput sekali lagi untuk memberi ucapan di Nobel Dialogue 2023 akan datang di Korea. Sumbangan Tan Sri kepada ASM. Pada tahun 2017, ASM telah melantik Tan Sri Zul sebagai pengurusi bagi penubuhan rangkaian untuk Quran dan usaha saintifik. Beliau juga telah dilantik sebagai penyelaras rantau bagi rantau Asia Pasifik dalam projek penjelekan antarabangsa iaitu Reorienting Education and Training Systems to Improve the Lives of Indigenous Youth. Diterajui oleh pengurusi UNESCO di York University, Toronto, Canada. Sumbangan Tan Sri kepada masyarakat. Tan Sri Zul sangat aktif dalam pelbagai pertubuhan berasaskan kebajikan seperti Majlis Kanser Negara semenjak 2013, Mercy Malaysia sejak 2012, Razak School of Government sejak 2011 dan Yayasan Bumiputera Pulau Pinang sejak 2010. Beliau juga merupakan pengurusi kepada perusahaan sosial tempatan iaitu Live at Services Sdn Bhd, sebuah organisasi perkhidmatan pendidikan yang menawarkan kepakaran dalam mentransformasikan sekolah dan pendidikan di Malaysia dari tahun 2010 ke 2020. Selain daripada peranan kepimpinan yang cemerlang, Tan Sri Zul ialah seorang penulis yang aktif untuk beberapa akhbar tempatan utama. Penulisan beliau berfokuskan isu-isu pendidikan, sains, kepimpinan, pembangunan dan tadbir urus mampan dan pengurusan dalam ruangan op-ed mingguan. Selama bertahun-tahun, beliau telah mengarang lebih daripada 1,000 artikel dalam jurnal dan media lain. Tan Sri Zul telah memenangi beberapa anugerah penting. Contohnya, buku beliau Nurturing a Balanced Human Person
The Leadership Challenge, telah memenangi Anugerah Buku Negara 2016. Pada tahun 2019, tajuk bukunya Pentafsiran Baharu Falsafah Pendidikan Kebangsaan dan Pelaksanaannya Pasca 2020 juga telah memenangi Anugerah Buku Negara kategori Perdana. Selama 40 tahun kerjanya dalam bidang pengajian tinggi, Tan Sri Zul gigih mempromosikan rangka kerja pendidikan yang sihat, inklusif, mampan, saksama dan berdaya tahan yang akan membawa kepada dunia yang lebih adil dan berperi kemanusiaan. Sebagai mengiktiraf ke atas pencapaian dan sumbangan cemerlang beliau dalam kepimpinan pendidikan, penulisan prolifik mengenai kelestarian, isu kemasyarakatan, moral dan etika dalam sains, teknologi dan inovasi, di peringkat kebangsaan dan antarabangsa. Akademi dengan bangganya melantik Profesor Emeritus Tan Sri Dato' Zulkifli Abdul Razak sebagai Fellow Kanan bergelar Academician. Dengan besar hati saya memperkenalkan Academician Emeritus Profesor Tan Sri Dato' Zulkifli Abdul Razak dan falsafah beliau tentang pendidikan tinggi melalui video yang berikut. Silakan. Pendidikan adalah berkaitan dengan perubahan. Saya dibesarkan dalam keluarga perguruan. Saya lihat bagaimana bapa saya menjadi seorang guru yang membuat pengorbanan yang begitu banyak. Jadi saya lihat ini satu kerja yang mempunyai martabat yang cukup tinggi dan itu menarik perhatian saya. Bagaimana kita boleh membantu, memberi orang ilmu. Kalau kita ada ilmu, kita boleh memberi ilmu itu dengan hampir percuma kalau kita mahu. Tidak memerlukan pelaburan-pelaburan banyak, melainkan masa saja. Pendidikan tidak berhenti. Dalam setiap masa, setiap ketika akan selalu ada. Baik dalam apa bentuk sekalipun. Kalau tidak dalam secara formal ataupun yang bukan formal. Yang membuat perubahan ini adalah satu perkara yang cukup sukar. Pendidikan sentiasa bergolak dan berubah. Dan sekarang ini bila kita lihat pandemik ini, kalau kita tidak mahu berubah juga dari segi pendidikan kita, kita mungkin akan menghadapi masalah yang lebih besar daripada apa yang kita jangkakan. So komitmen itu adalah satu perkara yang saya rasakan penting kalau nak melakukan perubahan melalui pendidikan. Banyak orang melihatkan sains dan teknologi itu satu perkara yang seolah-olah boleh datang bergolek kepada kita. Kalau kita ambil kajian balik, misalnya industri revolusi, apabila kita ada steam engine dan sebagainya, memang dia mempunyai impak yang positif, tapi apa yang kita tidak lihat pada ketika itu adalah pencemaran udara yang sekarang ini masih kita alami selepas 300 tahun. Jadi dalam kita menilai sains dan teknologi, ini adalah aspek yang cukup penting bagi saya. Membuat perimbangan yang betul supaya kita lebih mendapat kesan positifnya dan mengurangkan kesan negatifnya. Bila saya diberi amanah untuk mentadbir universiti, saya mesti faham apa itu universiti. Kalau universiti yang cukup berjaya, dia akan membawa masyarakat tu berjaya sama-sama dengan dia. Kerana universiti dengan masyarakat tidak boleh kita pisahkan. So, saya mendalami falsafah pendidikan kebangsaan dan mendapati bahawa kita nak menghasilkan insan yang seimbang dan harmonis. Dan harmonisnya dari segi intelek, fizikal, rohani dan emosi. Apabila manusia itu ataupun pelajar itu seimbang, dia akan mencapai kesejahteraan diri. Dan kesejahteraan diri itu akan menjadikan mereka sebagai penyumbang kepada masyarakat dan negara. Dipersilakan hadirin sekalian, berbahagia Emeritus Profesor Tan Sri Dato' Dr. Zulkifli Abdul Razak.
Akademik dan jurnal adalah DNA bagi Tan Sri, sentiasa menulis yang sedekat dengan ilmu. Tahniah yang setingginya untuk Tan Sri. Sebagai tanda penghargaan kepada Yang Berhormat Menteri, dengan ini mempersilakan kepada yang berbahagia Profesor Emerita Datuk Dr. Asma Ismail untuk menyampaikan cenderahati kepada Yang Berhormat Menteri dan sentiasa memberikan idea yang padu untuk menggerakkan sains teknologi di Malaysia. Berikan tepuk yang meriah untuk Yang Berhormat. Semoga usaha ini akan diberkati hendaknya. Silakan Yang Berhormat Menteri dan Dikir Hormat untuk kembali semula ke tempat duduk. Dipersilakan. Sekalian teruskan lagi dengan persembahan untuk malam ini, alunan yang mengindahkan sanubari, memberi ketenangan dan aura kelegaan untuk semua. Lepas kita mengumumkan pemenang-pemenang ataupun yang menerima pengiktirafan sebagai Top Research Scientist Malaysia dan penganugerahan kepada Fellow Akademi Sains Malaysia yang baru dan juga yang berjasa untuk negara. Sekian sahaja majlis penganugerahan Fellow Akademi Sains Malaysia dan pengiktirafan penerima Top Research Scientist Malaysia tahun 2022. Mewakili pihak Akademi Sains Malaysia, majlis sekali lagi mereka mengucapkan terima kasih kepada Yang Berhormat Datuk Seri Adam Baba, Menteri Sains Teknologi dan Inovasi kerana sudi menyempurnakan agenda yang gemilang untuk malam ini. Kepada semua penerima pengiktirafan dan anugerah kita ucapkan kepada anda teruskan sebarkan inspirasi, loncakan kejayaan untuk Malaysia dan juga untuk manfaat dunia. Semoga bertemu lagi dan kita laksanakan wawasan kemakmuran bersama. Jumpa lagi. Assalamualaikum untuk anda. Selamat malam dan jumpa lagi. Sampai ke destinasi.